ada tambahan soalan? Baik. Tuan-tuan, di akhir pertemuan kita ni, saya dengan tuan-tuan yang kita ni orang panggil rakyat marhain, orang awam yang bukan pegang kuasa politik, yang bukan tuan-tuan ada kuasa di peringkat kata apa ni, kuasa politik dan sebagainya. Jadi saya nak masukkan apa? Nak masukkan begini. Kita jangan ambil tuan-tuan satu sikap yang mudah tentang perkara politik. Kerana saya tuan-tuan dah dengar juga orang kata orang politik serupa aja. Orang politik ni serupa aja. Siapa pun serupa saja. Politik apa pun semacam saja. Parti apa pun serupa aja. Tuan-tuan, jangan bercakap demikian. Rambut sama hitam, bahasa sama Melayu, makan sama-sama makan nasi, tuan-tuan, tapi dia boleh berbeza antara dua tiga orang tadi, dunia dan akhirat. Kerana apa? Kerana tuan-tuan, aktiviti kita ni, kehidupan kita ni, tindakan kita, perbuatan kita, percakapan kita, pemikiran kita, dia tak habis dekat dunia saja. Ya, bila kita mati tak fikir dah. Bila kita mati tak bergerak dah. Bila kita mati tuan tak kerja dah. Betul. Tapi benda tu dia carry forward. Dia akan bawa pergi ke akhirat. Semua aktiviti kita, termasuk kerja berpolitik. Maka bila berpolitik itu adalah aktiviti yang diwajibkan secara fardu kifayah atas calon-calon pemimpin-pemimpin dan sebagainya. Maka sepasti aktiviti politik itu benda yang juga akan di carry forward. Tentu carry forward faham kan? Orang tu cakap carry, back carry, ingat ke tak? Back carry besar. Budak-budak muda tak faham. Macam apa back carry? Back hak bawa barang, carry tu bawa. Orang tu apa ni orang putih muda-muda, back carry. Jadi itu hak kerja politik kita tuan, sama ada melibatkan pilihan raya ke apa-apa. Kerja buat tu semuanya akan di carry forward ke akhirat juga. Maka jangan dia kata politik kotor, tak betul. Politik tak kotor, yang kotor orang politik tu bila dia tak betul dia punya tujuan dan matlamat dia. Macam semayang tuan-tuan, ibadat semayang ni ibadat ke tak? Saya tanya ni, semayang ni ibadat? Ya. Semayang ni suci ke tak? Ya. Atas semayang tu, atas semayang, perbuatan semayang yang Allah fardukan suci, bersih, tulis mulut, ibadat, dekat dengan Allah. Tapi kadang-kadang orang semayang tu yang jahatnya. Faham lagi tak? Orang tu semayang tuan sekalian, semayang depan kita, sujud brong dia punya tuan, dia kentut, terus semayang juga. Kata dia ni semayang apa ni, batal wuduk semayang juga. Bukan semayang tu yang kotor, dia tu yang tak betul. Dia semayang dan tuan-tuan sekalian dalam jamban. Dan jamban semayang, jamban orang berak guna dah. Allahu Akbar. Semayang tu bila-bila pun elok, tapi orang semayang tu yang tak betul. Maka sebab dia tak betul, sebab dia buat cara tak betul, semayang dia pun tak sah. Hak sah tu yang elok yang Allah terima. Bila mu tu buat tak kena, maka semayang mu buat Allah tak terima. Maka saya nak katakan bahawa jangan sebut kata politik itu kotor. Bahkan politik itu satu kewajipan agama. Ustaz, tolong bagi saya contoh selain dari ahli politik. Hak kata ustaz kata politik tak kotor ni, siapa yang terlibat politik? Jawab kita, Nabi kita Muhammad SAW. Kita habaq Nabi kita terlibat politik ni ustaz. Nabi parti apa? Dia kena habis kata. Saya nak habaq parti ni boleh nama apa pun. Yang pentingnya bila dia mengurus tadbir negara, menguruskan manusia,
menguruskan harta negara, itu namanya berpolitik. Buat dasar, buat undang, yang tu tak boleh, yang ni tak boleh, sebab agama yang kata, bukan kita yang kata. Itu namanya politik. Kuasa politik lebih utama berbanding yang lain. Satu, bila Nabi wafat, sahabat-sahabat yang besar-besar tidak menguruskan jenazah Nabi, tapi berbincang siapakah pengganti Nabi. Pengganti Nabi mana apa? Cari ketua negara. Pasal apa? Itu ketua politik. Maka Sayyidina Habaq ni dengan kuasa politik, tuan-tuan, boleh mengubah landscape negara, mengubah pemikiran rakyat, mengubah tuan-tuan hala tuju dan sebagainya. Maka jika orang politik yang kuat agama, pasti dia akan bawa negara, rakyat ke tuan akhirat sekali, bukan dunia sahaja. Penting kuasa politik ni. Saya suka juga buat satu analogi yang kita boleh faham tuan-tuan sekalian, bahawasanya contoh yang semasa hari ni, Ihya Sofia, Masjid Ihya Sofia. Sebelum ni adalah Museum Ihya Sofia. Sebelum 24, tuan-tuan, sementara 24 atau 36 lah sebenarnya pun, dia ada tuan asalnya masjid. Dan sebelum tu adalah sebuah gereja. Nak buat bangunan, nak buat gereja, nak buat masjid, tuan-tuan, ya boleh belakang. Tapi kena ingat, apa saja tuan-tuan tujuan binaan kita tadi boleh diubah dengan kuasa politik. Kalau kata, bagusnya lah dia ni, Recep Tayyip Erdogan. Pasal apa? Telah berjaya untuk mengembalikan Hagia Sophia sebagai sebuah masjid daripada sebuah museum. Betul? Alhamdulillah. Tapi kena ingat juga, dengan kuasa politik yang boleh mengubah masjid bersebuah museum. Kamal Atatürk semasa tu, dia mengubah masjid bersebuah museum. Masjid jadi museum. Atas apa? Keputusan politik. Rakyat bantah? Bantah. Rakyat setuju? Tak setuju. Tapi kerana dia ada kuasa sebagai ketua yang diangkat oleh orang ramai masa tu, maka dia dengan kuasanya mengubah sebuah masjid kepada sebuah museum. Salahuddin Al-Ayyubi, tuan-tuan, berjaya mengubah sebuah gereja kepada sebuah masjid dengan kuasa politik. Ada angkat perjanjian jual beli yang kita tak sedar pun, tuan. Maka dengan sebab ini, contoh yang semasa ini, Hagia Sophia kembali sebagai sebuah masjid, tuan-tuan jangan nampak dekat contoh itu, tapi nampak lebih jauh. Yang mengubah itu ialah kuasa politik. Maka pentingnya politik untuk menjaga agama. Faham kan? Jangan dia kata politik kotor, sebab dia adalah kewajipan agama. Tuan-tuan, kalau baca usul fiqh, dia ada tajuk Al-Imamah Al-Kubra, pemimpin nombor satu negara. Dibincang hukumnya, mesti kena ada pemimpin. Tak ada, tak boleh. Fauda, dauda dan sebagainya. Ini keutamaan politik, nisbah agama kita. Maka siapa yang terlibat politik, mesti dia kena bersih, faham agama, faham hal tuju, bukan dunia saja, akhirat sekali. InsyaAllah, tuan, kalau itulah pemikiran ahli politik tadi, dia akan bawa negara dan rakyat untuk, tuan-tuan, bertanggungjawab atas setiap tindak tanduk mereka di hadapan Allah ketika di padang mahsyar kelak. Tuan-tuan, maaf saya sebut lah, bukan nak kata apa, pasal ada orang duduk kata lagu tu lah. Nampak serupa mungkinlah, tuan-tuan, cara kasar nampak serupa. Tapi kalau tuan peralih balik, tuan, ada sikit perbezaan. Tak kira lah mana-mana pun, dia takkan sama. Baik, tuan-tuan, saya ingat tak perlu panjang, tuan-tuan mungkin lebih berpengalaman cerita bab politik ni. Saya ni saja syok-syok je sembang ni. Nak pergi panas badan sebab nak mengundi di Sabah ni. Saja habis syok panas sikit lah, tuan. Kita kata apilah. Jadi tuan-tuan lebih nampak dah, daripada BN dulu tukar PPH, PPN, lepas PPN tak tahu nak pergi tukar mana pula. Tuan-tuan nampak dah perbezaan. Hanya dengan beberapa tahun yang pendek, dengan hanya berbeza tukar kerajaan, dasar yang berbeza, telah dapat tiba berbeza pada pandangan dan aktiviti dalam masyarakat. Dah beza, tak sama. Hak yang mana lebih baik ke atas ben, tuan pecah negeri lah. Tapi nampak perbezaan tu.
Wallahu a'lam.